Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma kita sambung perbincangan kita berkenaan Al-Quran ni. Macam ni, sekali tengok macam tak ada sistem lah. Dari segi turutan tu, tidak kata bermula dengan taharah, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tetapi Allah SWT menyebut hukum-hukum ni secara lalu bahasa kita agak berterabu. Jadi pada zahirnya berterabur, tetapi pada asasnya ada sistem dan mempunyai sebab dan ada gaya yang tersendiri. Bagi mereka yang merenung dengan mendalam tentang Al-Quran, mereka mendapati Al-Quran mempunyai manhaj, yang ini mempunyai sistem, aturan tersendiri dalam menyampaikan hukum-hukum. Antara ciri khusus ayat-ayat tentang hukum ialah, pertama, sebahagian ayat ahkam menunjukkan kepada hukum yang putus, hukum qat'i. Qat'i ini maknanya putus, mana keputusan itu tidak boleh dirombak. Kalau kita kata hukuman yang putus, mana tidak ada siapa-siapa yang berhak untuk membatalkan hukum. Jadi bila kata hukum itu ditunjukkan secara qat'i, yang tidak boleh dipersoalkan kedudukannya. Mana tak boleh nak takwil, tak boleh nak kata mansukh, nasah, tak boleh. Tak boleh dengan makna lain, zahir tidak dikehendaki, tak boleh berlaku tu. Itu semua panggil takwilan. Kalau kata kota dengan zahir begitu. Seperti perintah sembahyang, wa aqimus salah, itu jelas, itu sebagai perintah yang wajib. Waqim, ayat tentang harta pusaka, kata itu mana jelas Allah SWT kata lizakari, bagi lelaki itu 2 kali ganda bahagia perempuan. Ataupun disebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu, yakni suami, mendapat 1/2 harta yang ditinggalkan oleh isteri kalau isteri itu tidak ada anak. Kalau isteri ada anak, kamu mendapat 1/4. Walakum rubu'u mim, walakum rubu'u, kamu mendapat 1/4. Jadi angka 1/4 tu, itu semua menunjukkan kepada qat'i, putus. Pengharaman beberapa dosa besar yang merupakan jenayah dan sebagainya, seperti membunuh dan sebagainya. Manakala terdapat juga ayat-ayat yang masih dapat dibincangkan pengertian, yang ini orang panggil ada dilalah. Mana tidak jelas, dia hanya bersifat dilalah. Mana ada isyarat, ada berwuduk, al-marafiq, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman. Ini dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, bila mana kamu bangun bersembahyang, maka berwuduklah, basuhlah muka kamu, tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah kepala kamu. Wamsahu biru'usikum, sapulah kepala kamu. Jadi sapulah kepala kamu ni disebabkan ada ba', sapulah ba' biru'usikum, sapulah kepala kamu. Jadi ulama berbeza pendapat tentang qadar yang wajib dalam menyapu kepala. Nak sapu seluruh kepala ke, sebahagian ke, 1/4 ke, ataupun apa-apa bahagia yang dipanggil sebagai kepala.
Mana-mana tempat ia masih lagi termasuk dalam pengertian kepala. Boleh ke tidak? Mana? Jadi di sini ada kemungkinan ba' tu menunjukkan kepada ilsaq. Mana kena? Kena. Bila kata kena tu, kena banyak mana? Jadi kalau kata kepala mengikut mazhab Malik, sebutin kepala lah. Kalau mengikut mazhab Hanafi, dia kira kepala ni, oleh kerana ada ba' ni, dia kira sebagai sebahagian. Sebahagian. Maka sebahagian tu diubun nasiyah. Jadi dikira sebagai 1/4. Jadi ba' tu menunjukkan kepada sebahagian. Mazhab Syafi'i pula kata apa-apa yang dipanggil kepala, bahagian kepala, jadi kalau dia setuh sini sikit, setuh sini sikit, mana wamsahu maknanya sentuh, maknanya perbuatan menyentuh. Kalau kata setuh dengan satu jari, setuh juga. Jadi kalau tepat kepala kita kena jari dengan satu jari, itu dikira memadai setuh. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau orang tu menyapu beberapa helai rambut, ada dah. Sebab dia kira perbuatan sentuh tu dengan jari pun menjadi dah. Sentuh dengan jari berapa helai rambut, tak banyak. Jadi sapulah biru'usikum tu, itu dia tidak qat'i. Jadi dia ada dilalah, dia ada makna tersendiri. Disebabkan kepala tu satu bahagian yang besar, masuk pula ba' di situ, maka ada ihtimal. Begitu juga bawah lagi ayat tu kita tengok aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Jadi ini ba' mana ni? Auja'adum minkum minal gha'it aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a. Ni bila mana kamu mari daripada tempat yang sunyi, mana kamu mari buang air, ataupun kamu aw lamastumun nisa, kamu bersentuh-sentuhan dengan wanita. Jadi hukum tu berkenaan dengan perkara yang membatalkan wuduk, wuduk ataupun yang menyebabkan mandi junub. Jadi majoriti ulama kata aula mastumun nisa tu, itu dengan erti wajib mandi. Aula mastumun nisa, kamu bersentuh-sentuhan. Mazhab Syafi'i kata aula mastumun nisa ni kamu sentuh lah, mana-mana bentuk sentuh, mana batal wuduk. Jadi orang lain kata aula mastumun nisa tu dengan erti menyebabkan mandi junub, kamu jadi berjenabah. Jadi itu tafsiran masing-masing. Tafsiran masing-masing. Sebab apa? Sebab dia tidak qat'i. Dia masih lagi zanni. Zanni. Yang kedua, ciri khusus yang kedua, ayat-ayat tentang hukum tidak datang mengikut kesesuaian susunan seperti dalam kitab-kitab fiqh. Apa yang didapati ialah Al-Quran mengemukakan persoalan hukum dengan menyebut tak, dalam surah yang berbeza dan di tempat yang berlainan. Jadi seperti yang kita tengok apa yang Syahulullah kumpulkan di sini, dia sebut ni bahagia taharah tak, bahagia tadbir manzil tu mana perkataan ibadat semaya ni, ni surat 95 tu, Al-Quran dengan secara ringkas dan menggunakan istilah mendirikan sembahyang. Kemudian ada hukum azab, ayat tentang puasa disebutkan dalam surah Baqarah, haji dalam surah Baqarah juga, jihad dalam surah Baqarah, Anfal, hudud, pusaka, nikah, talak, jihad, semua tu dalam keadaan tidak tersusun, tidak terkumpul di satu tempat. Apa yang didapati ialah Al-Quran mengemukakan persoalan hukum dengan menyebut dalam surah yang berbeza dan di tempat yang berlainan. Walaupun ianya tidak mengikut susunan fiqh, namun pasti
ada kesesuaiannya dengan konteks ayat. Siap ayat Sebagai contoh, dalam surah Baqarah terdapat ayat-ayat tentang hukum qisas, kemudian hukum puasa, kemudian tentang perang, kemudian tentang hukum-hukum haji. Dia ada kesesuaian. Berapa letak sekali. Asal kita bicara dah. Ada dah sikit mula-mula kita tak ingat jadi dia hukum ni, kalau kata dalam surah Baqarah ni, Allah Ta'ala letak susunan tu dari segi mula-mula, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku. Jadi hukum-hukum ni dia berkait dengan dalam surah Baqarah ni, contoh sini surah Baqarah dah. Surah Baqarah ni ayat 153, ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi dari segi hukum apa-apa, ingat pada Allah Ta'ala. Cara nak ingat pada Allah SWT, kena semaya. Kena semaya. Jadi semaya sebagai ingat pada Allah Ta'ala dan bersyukur dan tidak kufur. Maka lepas pada tu mari perintah semaya. Oleh kerana semaya ni satu bentuk ingatan kepada Allah SWT, dan itu dilakukan di Mekah. Maka Allah SWT sebut tentang haji sedikit. Sebab di tempat buat haji itulah ada Baitullah Kaabah, maka ada ayat tentang faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Ada ayat tentang haji. Kemudian kalau kita tengok lagi dalam bab hukum ni, dalam bab hukum tadi kita balik semula kepada ayat fazkuruni azkurkum, ingatlah aku ingat kepada kamu, yakni dengan cara semaya. Tujuan daripada semaya ingat pada Allah Ta'ala berarti nak elak daripada kelalaian. Dan satu lagi, hukum-hukum ni, kalau kita kata hukum berkenaan dengan ibadat, berkenaan dengan ingat pada Allah Ta'ala, bersyukur kepada dia. Dia ada satu lagi hukum berkenaan dengan makhluk ni, yakni kita kena jaga hak makhluk. Kita tidak boleh menceroboh hak orang lain. Jadi ada ibadat tentang ingat Allah Ta'ala, membesarkan Allah SWT, seperti semaya, Safa dan Marwah, buat haji, tawaf, apa semua tu. Itu berkait dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Satu perkara lagi berkenaan dengan perkara yang kedua tadi, berkenaan dengan jaga hak. Tidak boleh menceroboh hak orang lain, kena menghormati hak orang lain. Maka Allah SWT memfardukan hukum qisas pada ayat 178. Manusia ni kalau dia tidak menghormati hak orang lain, dia akan sampai membunuh orang lain. Sebab dia nak rebut sesuatu daripada orang lain. Maka Allah SWT qisas. Kemudian Allah SWT sebut ayat tentang wasiat. Wasiat ni berkenaan dengan harta, mana kita kena hormat. Lepas daripada orang itu mati, maka ada waris. Jadi di situ kita kena hormat. Jadi ayat fadhkuruni azkurkum ayat 152, ayat 153 ini berkenaan dengan ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala. Kemudian ayat 154 pun balik pada ingat pada Allah Ta'ala juga, cuma dalam bentuk meninggikan kalimah Allah. Maka berjihad. Safa Marwah ni syiar mengagungkan nama Allah Ta'ala. Sebab dalam haji kita talbiyah apa semua tu, kita mengagungkan nama Allah SWT. Jadi ada semaya,
pergi kepada jihad i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimah Allah, ada berkenaan dengan Safa dan Marwah. Kemudian ada ayat tentang qisas. Ini bahagian yang kedua. Lepas daripada ingat pada Allah Ta'ala, mana kita kena jaga hak manusia. Jadi ada hukum qisas, ada hukum wasiat, maknanya harta peninggalan orang mati itu macam mana. Lepas pada tu ada ayat tentang puasa. Mana puasa ni lah ia akan mendidik seseorang itu untuk jaga amanah Allah Ta'ala, untuk dia hormat harta orang lain. Sebab apa? Sebab puasa ni nak suruh takwa. Takwa tu macam mana? Apa jua perintah Allah Ta'ala dia patuh, sehingga dia sehingga dia meninggalkan yang halal. Mana dia tak makan tu pada siang hari bulan Ramadan kerana perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau halal dia tak ambil, dia tak makan kerana perintah Allah SWT, maka lebih-lebih lagi lah hak haram ya Allah Ta'ala larang, maka dia tidak akan makan. Jadi marilah hukum puasa. Sebab itulah lepas pada tu dia ada ayat tentang rasuah, ayat 188 tu. Wala ta'kulu amwalakum, maknanya orang yang terdidik dengan ibadah puasa ni, dia tidak akan makan harta sesama dia ni dengan cara yang batil, tipu, mencuri, merompok gapo. Waktu dulu biha ilal hukam, dan dia bayar rasuah. Jadi itu natijah daripada ibadat puasa. Maknanya puasa nak membaiki jiwa. Membaiki jiwa, tidak tamak, dan bila begitu dia akan hormat hak orang lain. Bila dia hormat hak orang lain, maka tidak akan berlaku pertumpahan darah, tidak akan berlaku pembunuhan. Kemudian oleh kerana lepas daripada puasa ni dia berkenaan dengan hukum tu, dia terikat dengan bulan, maka adalah ibadat haji. Sebab haji ni dia ada bulan-bulan dia. Tetapi oleh kerana haji ni tidak dapat dilakukan melainkan Mekah tu dikuasai oleh orang Islam, maka disyariatkan berjihad. Jadi lepas daripada ayat puasa, ayat larangan daripada makan harta dengan cara yang batil ni, mari ayat tentang jihad. Daripada ayat 190 sampai ayat 195. Lepas pada tu barulah mari ayat 196 sampailah ayat 100 ayat 203, panjang berkenaan dengan haji. Itu lebih kurang. Jadi dia ada kaitan tu. Jadi dia balik pada dua lah hukum-hukum gapo ni. Satu, nak ingat pada Allah Ta'ala, nak elak daripada ghaflah, lalai. Yang kedua, kita kena jaga hak orang lain, menghormati hak orang lain, tidak boleh ceroboh. Itu usul dalam bab muamalah. Kemudian ciri yang ketiga, Al-Quran tidak menyatakan tentang hukum semata-mata, tetapi terdapat juga unsur pendidikan dan tazkiyah. Tazkiyah ni maknanya penyucian jiwa. Tidak kata semaya wajib, puasa wajib, haram tinggal semaya, haram mencuri. Bukan ayat lagu tu mari dalam Quran. Maknanya tidak kata semata-mata dengan perintah, tetapi dengan gaya bahasa. Ada sesuatu yang mendidik, ada sesuatu yang menimbulkan minat, ada gaya, ada nada memujuk. Macam ayat ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam. Jadi Allah Ta'ala panggil dulu, wahai orang-orang yang beriman. Mana Allah Ta'ala puji kamu yang beriman. Itu maknanya dalam nada memuji. Kalau kata ya ayuhan nas, kamu manusia, jadi terlalu umum. Tetapi kalau kata ya ayyuhallazina amanu, wahai kamu orang-orang yang beriman, maknanya Allah Ta'ala iktiraf iman yang ada dalam diri orang beriman tadi dan disebut, maka itu satu bentuk pujian. Jadi tidak semata-mata hukum, tetapi ada pendidikan, ada juga dalam bentuk tazkiyah. Maknanya di sini kalau kata puasa tadi la'allakum tattaqun tu, supaya kamu bertakwa. Jadi ayat lalu tujuan. Dalam hal ini Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam mengatakan, kebanyakan ayat-ayat Al-Quran tidak sunyi dari mengandungi hukum yang meliputi adab yang baik dan akhlak yang mulia.
Mana tidak kata semata-mata benda yang wajib kita kena buat, tidak. Antara contohnya, ini ayat penutup bagi perintah berwudu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah SWT tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan. Tetapi dia tu berkehendak membersihkan. Maknanya segala hukum tadi, segala hukum kamu wajib semaya, kamu kena berwudu. Kalau tak ada berwudu kamu, kalau tak ada air untuk berwudu, kamu kena tayamum. Jadi kena ada air, kena ada tanah ni macam mana? Tidakkah ini menyusahkan? Tidak sebenarnya. Allah SWT tidak nak supaya kamu ni berada dalam kesusahan, tetapi dia nak membersihkan kamu. Maknanya nak didik kamu ni semaya bersuci. Basuh muka, basuh tangan, basuh kaki. Kalau kata nak mari semaya jemaah, mandi. Dan sempurna nikmat ni boleh jadi oleh kerana kamu biasa membersihkan diri, jaga kebersihan, maka kamu akan dapat kesihatan. Maknanya kalau pakak-pakak jaga bersih, orang tu mandi, orang ni berwuduk, tu wudu apa semua, jadi semua tu bersih. Dia kata dia seorang ia mandi, ia membersihkan diri, tidak. Jadi kalau semua tu jaga, maka nikmat tu sempurna. La'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Mana kamu bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan kepada kamu. Nikmat air, nikmat kesihatan. Bersyukur mana kamu ingat pada Allah Ta'ala. Supaya kamu ingat juga kepada Allah SWT melalui perbuatan-perbuatan tadi. Kemudian, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni ayat kita sebut tadi. Panggilan ni mana panggilan yang lembut dengan menyatakan sifat ataupun perlakuan keadaan yang ada pada orang itu, yakni dia tu ada iman. Supaya Allah Ta'ala panggil Nabi lah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Mana panggilan itu panggilan yang lembut. Kita kata lagu mana panggilan lembut, orang Arab faham lagu tu. Faham lagu tu. Kalau kata ya Muhammad Qumil laila illa qalila, tu sebut nama tu backing sikit. Sebab itulah kalau sebut sifat ataupun keadaan dia tu jadi lembut. Berbanding kalau sebut nama. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Jadi nak perintah ada panggilan dulu, panggilan dalam nada yang lembut, panggilan yang manja. Kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ni usul pendidikan. Mana kalau nak suruh satu perintah tu dilakukan oleh mana-mana pihak, kita kena sebut pihak yang telah yang terlibat juga. Maknanya bukan kamu saja yang wajib puasa ni, umat dahulu puasa juga. Jadi bila kata semua kena, jadi tidaklah kita rasa berat. Mana ini dalam bentuk ada gaya yang menunjuk kepada puasa ni ringan. Maknanya umat lain boleh buat, umat dahulu wajib juga dan mereka boleh buat, maka kamu mengapa tidak boleh berpuasa juga? La'allakum tattaqun, itu dinyatakan tujuan. Jadi kita ni kalau ada matlamat je, mudah nak buat. Bila letak matlamat, maka itulah yang kita nak. Yang menjadi fokus pada kita. Kalau kata kamu wajib puasa, apa puasa? Tak payah. Jadi buat, tapi tak tahu. Tuhan suruh buat, kita buat. Jadi kalau begitu tak nampak
orang kata hikmah Allah Ta'ala. Jadi macam mana Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hakim, yang ni Allah Ta'ala maha bijaksana ni, mana setiap daripada perintah dia tu dia menyebut matlamat, dia sebut apa yang kita dapat. Maknanya bukanlah sesuatu yang sia-sia, bukan semata-mata arahan, bukan nak menyusahkan kita, tetapi untuk faedah kita. Itu dua contoh. Ciri yang keempat, Al-Quran juga menyatakan hukum bersama-sama dengan targhib. Targhib ni makna galakkan. Ada galakkan, ataupun bisyarah. Ada bisyarah. Dan tarhib, ada takhwif, menakutkan. Untuk apa? Sebagai faktor pendorong kepada pelaksanaan hukum. Maknanya mukallaf itu akan buat amal-amal ni dengan bersemangat kalau dia tahu ada ganjaran yang dijanjikan. Contoh ayat di sini, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh dari kalangan lelaki atau perempuan sedang ia beriman, mana dalam keadaan dia beriman, yakin kepada Allah, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini disebutkan ganjaran lah. Kami akan memberikan kepadanya itu kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ni luah. Hayatan thayyibah ni mana dia mendapat segala benda-benda yang baik lah atas dunia. Jadi benda-benda baik itu macam mana? Oleh kerana surah ni surah Nahli, seluruh ayat surah Nahli itu seolah-olah ni lah tepat kembali orang kata apa ni, paksi kepada surah ni. Paksi surah Nahli ni ayat ni lah, hayatan thayyibah. Sebab surah Nahli kan, ulama panggil juga, selain daripada surah Lebah, ulama panggil juga sebagai suratul ni'am, surah nikmat-nikmat. Jadi kalau kita hidup ni ada nikmat-nikmat, tidak ke kehidupan yang baik. Kalau hidup ni tak ada nikmat, tak ada benda nak dimakan, tak ada kenderaan yang boleh naik, tak ada perhiasan untuk kita buat solat, tidak ada kita kata apa, tempat tinggal, tidak ada air, tidak ada air, tidak ada ubat. Kalau mari sakit, jadi tak ada erti hidup tu. Jadi surah An-Nahl ni dia sebenarnya menceritakan kepada kita hayatan thayyibah. Jadi nak dapat hayatan thayyibah ni kena beriman, beramal soleh, semua itu berhak mendapat, lelaki maupun perempuan. Jadi kalau kita tengok surah Nahl kan, Allah Ta'ala cerita nikmat tu banyak, nikmat dengan kewujudan kita tu. Hak mula-mula sekali nikmat Allah SWT sebut ke apa? Nikmat Quran tu. Nikmat Al-Quran mula-mula tu. Yunazzilul malaikata biruh. Mana Allah SWT memerintahkan supaya malaikat turun dengan membawa ruh. Ruh tu apa? Al-Quran lah. Mana hidayah. Mana nikmat dalam bentuk nikmat agama. Kemudian disebutkan kepada kita unta. Ni kalau kita tengok surah Nahli ni, mana Allah Ta'ala menurunkan malaikat biruh, dengan perintahnya, yakni membawa wahyu, dengan perintahnya. Mana Al-Quran tu dikatakan sebagai ruh kehidupan, ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami mewahyukan kepada kamu Muhammad ruh tu, Quran. Jadi
Kalau manusia ni hidup tak ada hidayah, maknanya kehidupan dia tu tak ada erti. Seperti mana tubuh ni dia kena ada ruh, begitu juga tubuh kita ni, akal kita, jiwa kita ni dia kena ada ruh, yakni ruh Al-Quran. Kemudian Allah SWT sebut ayat 3 ada penciptaan langit-langit dah. Kemudian ayat yang keempat, manusia itu sendiri. Maknanya kita daripada tak ada jadi ada. Kita sebut sebagai nikmatul ijad. Nikmatul ijad, daripada tak ada kepada ada ni satu nikmat. Jadi kita mungkin tak serah erti kita ni ada, tapi bagi seorang ibu, seorang ayah, dia nak tu anak. Boleh anak suka ke apa semua tu, tu makna nikmat diadakan setelah daripada tak ada. Kemudian Allah SWT sebut wala an'ama khalaqaha, binatang-binatang tu kami cipta, Allah Ta'ala cipta. Lakum fiha dif'un, pada kamu itu ada dif'un, maknanya ada bulu yang dapat memanaskan tubuh kamu, ada manfaat-manfaat, dan ada di antara binatang tadi kamu boleh makan. Jadi manja tu, berkenaan dengan nikmat. Unta dah. Unta tu. Mana kamu tengok unta tu satu kegembiraan dah bagi kamu. Maknanya dia derah tu kan. Tubik pagi-pagi tu. Dengan berlari dah. Kelip petang tu dengan perut terik sela lah sikit. Tapi sukarlah tengok gemuk. Mana pagi keluar dengan cergah, petang tu balik dengan kekenyangan. Lepas tu ayat yang ke-7 ke-8 berkenaan dengan pengangkutan. Ayat yang ke-10 berkenaan dengan hujan. Hujan yang boleh kamu minum air dia, lepas tu dapat dapat menjadi siraman kepada pokok. Ayat yang ke-11 tumbuhnya tanaman, buah zaitun, buah tamar, buah anggur, segala sebuah muknika ni. Kemudian Allah SWT telah aturkan kamu ni siang dan malam. Maknanya bila malam tergelap sedap tidur. Kalau orang tu tak jenuh tidur malam, dia nak tidur siang hari, tak puas. Sebab apa? Sebab ada cahaya panas. Kemudian ada bintang-bintang yang menjadi panduan pula untuk perjalanan dia. Kemudian macam-macam benda di muka bumi ni Allah SWT cipta untuk kamu ni. Pelbagai jenis warna. Bunga ke, alwanuh ni bunga warna pun boleh. Macam-macam muka pun. Mana banyak benda-benda yang Allah SWT cipta untuk kita. Wa huwa allazi sakhara al-bahr. Jadi kamu dapat menguasai laut, kamu boleh makan daging yang lembut, kamu boleh ambil ikan situ. Dah, kamu buat keluar pula perhiasan. Lepas tu kamu pula dapat mencipta perahu, kapal. Macam-macam cara boleh. Litabtaru min fadlih, maknanya kamu boleh menjadikan kapal ni alat pengangkutan untuk kamu berlayar, mengembara, mencari rezeki. Jadi semua tu nikmat-nikmat. Lepas tu banyak gitu kan. Dah. Sapalah kepada ayat ayat mana? 65. Cerita balik pasal nikmat tadi. Wallah tu jelah tu, wallah wa anzala minas sama'. Jadi kehidupan ni maknanya perlu dijalani dengan iman kepada Allah SWT, beramal soleh mengikut panduan wahyu, barulah dapat kehidupan yang sebenar. Jadi kehidupan yang sebenar itulah yang Allah SWT nak berikan kepada manusia. Maka sebab tu mengapa orang-orang kafir ni nak disegerakan azab. Sebab itulah Allah Ta'ala kata pada ayat yang pertama tu, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Azab Allah Ta'ala ni pasti mari, jadi tak payah kamu nak minta disegerakan. Mana naknya Allah Ta'ala nak suruh kamu ni hidup dengan wahyu. Tapi orang musyrikin ni dia minta azab semacam.
Kemudian berkenaan dengan targhib, mana kehidupan yang baik. Siapa dia tak suka kehidupan yang baik ni? Kemudian ayat berkenaan dengan tarhib, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu hanyalah menelan api ke dalam perut mereka. Maknanya orang yang makan harta anak yatim atas dunia, benar dia pun tak tenang juga. Tak tenang juga. Sebab apa? Dia mari sebuah salah. Tapi oleh kerana dia apa? Dia nak juga. Dia pejam mata, tapi hati tu tak tenang. Pasang dah. Pasang dia dah. Kalau manusia ni buat maksiat, hati dia tu akan apa? Bantah dia. Dia rasa bersalah. Malaikat-malaikat kan akan kutuk dia. Malaikat-malaikat akan kutuk dia. Pasal bersalah tu, maknanya mari ilham kepada malaikat kutuk dia. Tu kalau mengikut Syah Waliullah dah. Kita bicara bab malaikil a'la itu dah. Jadi sama ada orang tu dia terkesan dengan kutukan malaikat, maka dia pergi bertaubat, ataupun dia buat tak tahu, dia ke hati. Kelima, kebanyakan hukum tidak diperincikan oleh Al-Quran kerana ia mengisyaratkan kepada maqasid syariat dan kaedah kuliah yang menjadi asas kepada penjelasan dan penyelesaian kepada hukum-hukum juz'i. Maknanya hukum-hukum dalam Al-Quran ni tidak didetailkan satu persatu. Sebab apa? Sebab kalau sebut detail sangat, jadi Quran tu tebal lah. Tak boleh tebal ni. Kalau sebut hurai panjang belaka, 300 jilid kali Quran ni. Waktu tu kita nak baca ke mana? Kalau 30 juzuk ni pun maka sebab itulah Quran ni ayat dia ringkas. Dia banyak kepada menyebut prinsip apa yang Allah SWT nak di sebalik hukum-hukum ni, dan kaedah-kaedah keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu prinsip tu. Begitu juga macam kita bahas ni, Syahullah kata iqamatus solah, mendirikan semaya. Jadi iqamatus solah ni satu perkataan yang lengkap. Maknanya Allah Ta'ala nak iqamah, maknanya semaya tu tegak. Maknanya nak tegak ni dia kena ada sokongan. Maka sebab itulah huraian Nabi tu ada hukum azan, ada hukum masjid, ada solat berjemaah, ada gapo lagi, banyak perkara. Dan iqamah tu juga mengisyaratkan kepada, kita sebut bahawa ni tarwij. Mana ibadat semaya ni perlu dipopularkan, dimasyhurkan, dipromosikan. Maka sebab itulah ada azan. Jadi semua tu mari sebagai kaedah-kaedah kuliah kepada kita. Kebanyakan perincian kepada hukum Al-Quran dijelaskan oleh sunnah. Ini membuka ruang kepada mujtahid untuk beristihad di bawah suluhan kaedah dan maqasid tersebut dengan berpandukan kepada sunnah yang sabit. Jadi oleh kerana banyak bersifat prinsip, macam Allah Ta'ala sebut mudah ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sama kamu ni secara batil. Perkataan batil tu dia mengisyaratkan kepada macam-macam jenis muamalat yang tidak betul, cara tak betul. Maknanya batil ni lawan dia hak, maknanya tidak benar. Jadi kalau Quran kata janganlah kamu makan barang yang dicuri, kamu jual barang hak curi, kamu beli barang curi, sebut satu persatu dengan perincian, pendetailan. Jadi itu panjang lah. Mana memadai sebut bil batil, sudah cukup dah. Apa jual benda dengan cara yang tidak betul, tidak halal, secara zalim, masuk belaka. Baca sini dah ayat ni.
Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Allah Ta'ala sebut makan harta anak yatim. Lepas tu, kalau dia harta anak yatim tak, dikatalah si mati meninggalkan gelemah. Tak? Dia pakar. Pakar tu tidak makan. Quran kata makan. Hukum dia lagu mana? Jadi ini kena tengok prinsip. Prinsip gapo? Mana guna. Jadi guna. Mana guna ni luah. Kalau makan ni, makan. Kalau pakaian, dipakai. Jadi bila sebut makan di sini, ini kita kata sebagai isyarat. Biasanya matlamat orang daripada harta ni dia nak makan. Sebab tu lah kata cari makan. Cari makan. Cari makan. Jadi orang kerja ni apa-apa upah, gaji, untung dia dapat, bukan semua benda dia beli tu beli makanan, tidak. Dia ada beli pakaian. Tapi orang kata cari makan. Piyah cari makan, tak. Janggut cari makan. Jadi memang guna lagu tu. Kali nak makan setara mana sangat. Jadi Allah SWT sebut ni makan harta anak yatim ni mana biasanya. Patut hak lain tu kamu boleh fikir sendirilah. Ni kalau kata makan harta anak yatim, kalau dia membazir, dia bakar, lebih-lebih lagi. Tu ada qiyas aulawi dia panggil. Qiyas aulawi. Qiyas aulawi ni macam mana? Apa yang tidak disebut tu lebih patut ditetapkan hukum tu. Kalau kata di sini makan harta anak yatim dengan cara zalim ini haram dah. Ya. Kalau orang tu ambil harta anak yatim, dia buat, dia bakar api, tu lagu mana? Tu panggil lebih-lebih lagi. Sebab kalau makan ni bolehlah orang tu kenyang. Dapat dimanfaatkan juga. Tapi kalau dibakar, dibuat, tak ada siapa pun boleh ambil manfaat. Jadi hak tu lebih-lebih lagi lah. Ini orang panggil qiyas aulawi. Macam juga hukum, jangan seseorang itu kata kepada ibu bapa dia tu wala taqullahuma uffin. Tak sebut jangan kamu pukul. Sebab apa? Pukul tu tak payah sebut. Sebab apa? Berat sangat hukum dia. Jadi Allah Taala sebut secara asas sebagai satu kaedah, kata-kata saja pun tak boleh dah. Apatah lagi perbuatan lain yang lebih menyakitkan. Jadi di situ ada isyarat kepada tidak boleh menyakiti hati kedua ibu bapa. Jadi letak atas, maknanya kena jaga hati. Itu maqasid dipanggil. Jadi untuk menjelaskan hukum-hukum yang lain, maka para mujtahid dia beristihad di bawah kaedah-kaedah lah seperti kita sebut tadi. Panggil qiyas aulawi. Habis itu. Kemudian penutup ni. Penutup ni peringatan penting berhubung dengan beberapa bentuk tazkir bi ayyamillah. Mana pak habislah berkenaan dengan ilmu ahkam. Jadi Syah Waliullah dia balik semula tentang ayyamillah. Jadi ayyamillah ni hak kita faham sebelum pada ni sejarah-sejarah umat terdahululah. Hak mana ikut Nabi, mereka itu mendapat nikmat, mendapat kemenangan, mendapat pertolongan Allah Ta'ala. Hak mana menentang Nabi itu, mereka itu dibinasakan. Jadi umat-umat terdahulu tu, Firaun dibinasakan, popok Samud dibinasakan, kaum Lut dibinasakan, popok Aikah, popok kaum Nabi Syuaib dibinasakan. Jadi itu berkenaan dengan umat terdahulu. Cuma sekarang ni macam mana ni kita nak letak ni perkara yang terjadi di zaman Nabi ni, nak letak di bawah mana? Dengan arti sirah Nabi ni ada dalam Al-Quran. Jadi sekarang ni kita nak letak mana sirah Nabi ni? Sedangkan sirah Nabi ni dia bukan tentang umat dahulu, hak Nabi ni. Mana sahabat pun ada sebutan tentang sahabat tu dalam Quran. Kata Syah Waliullah, apabila anda mengetahui bahagian yang faedahnya itu merangkumi semua lapisan ummah, maka di sana terdapat satu bahagian lain.
Ia dimaksudkan dengan faedah merangkumi semua lapisan umat ni, maknanya orang yang beriman, ia membaca Al-Quran, dia kena wajib bagi dia tu tahu isi kandungnya Al-Quran secara kasar. Secara kasar tu mengikut pembahagian syahwalullah lah. Hak ulum khamsah ni setiap orang Islam wajib tahu. Sebab apa? Sebab dia orang beriman. Orang beriman dia kena beriman dengan kalam Allah. Takkanlah dia baca Quran tu dalam keadaan tidak faham. Jadi dia kena faham Al-Quran secara kasar. Secara kasar tu mengikut Syahulullah Hurai ni ulum khamsah ni. Jadi semua lapisan ummah ni tak kira lah, alim ke orang sederhana ke, dia kena tahu. Cuma di sana terdapat satu bahagian yang lain, iaitu yang pertama, Rasulullah SAW dikemukakan pertanyaan lalu baginda memberi jawapannya. Antaranya inilah ayat sebut yas'alunaka, mereka itu bertanya kepada engkau. Dalam surah Baqarah banyak wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka itu bertanya kepada kamu tentang anak-anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka itu bertanya kepada kamu tentang perempuan yang haid. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka itu tanya kepada kamu tentang arak dan judi. Jadi hal ini cerita tentang sesuatu yang dialami oleh Nabi. Mana Al-Quran sebut juga. Jadi ini tergolong dalam bahagian at-tazkir bi ayyabillah juga. Atau berlaku satu peristiwa di mana orang-orang yang beriman bermurah hati dengan diri dan harta mereka, mana mereka ni sanggup mengorbankan harta di jalan Allah. Sedangkan orang-orang munafikin menahan diri dan menuruti hawa nafsu, yakni mereka berat ataupun mengemukakan pelbagai alasan untuk tidak pergi berjihad. Jadi Allah memuji orang beriman dan mencela orang-orang munafikin dan memberi ancaman kepada mereka. Dari nota itu, sebagaimana yang berlaku semasa peperangan Tabuk, Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minin tu. Ayat. Jadi kalau kita baca surah Taubah tu, banyak celah-celah yang Allah SWT kemukakan kepada orang-orang munafik yang mana mereka ni liat untuk pergi berjihad. Dan Allah SWT pujilah orang beriman pergi pada fi sa'atil usrah. Fi sa'atil usrah. Mana dalam ketika yang payah tu. Mana dalam peperangan Tabuk ni, tepat tu jauh, musim panas. Buah-buah pula tengah masuk, taing nak kutip, masa nak kutip tu. Jadi itu payah pada sahabat nak pergi, tapi sahabat tetap pergi juga. Yang ketiga, atau berlaku satu peristiwa dari segi pertolongan dalam menghadapi musuh dan menahan kemudaratan yang disebabkan oleh mereka, maka Allah menyebutnya sebagai nikmat kepada orang-orang beriman dan mengingatkan kepada mereka, sebagaimana yang berlaku semasa peperangan Badar dan Ahzab. Pada Badar ni orang-orang beriman tak jangka bahawa mereka ni berhadapan dengan tentera. Asalnya mereka berharap nak bertemu dengan rombongan dagangnya. Tapi Allah SWT nak memberi kepada mereka yang terbaik. Begitu juga dalam peperangan Ahzab, Allah Ta'ala tolong orang-orang beriman ni dengan diturunkan angin yang kuat. Malaikat mari tolong. Begitu juga dalam peperangan Badar tu, malaikat mari tolong. Yang keempat, ini 229 tu boleh tengok dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal, Ali Imran pun ada juga. Ada tu kita buh dalam nota ke berapa tu. Yang keempat, atau berlaku satu keadaan di mana perlu kepada peringatan, ancaman, sindiran, isyarat, perintah dan larangan, lalu Allah menurunkan ayat dalam bab ini.
Maknanya orang beriman ni banyak teguran Allah SWT kepada mereka. Macam contoh ayat, orang beriman ni berat nak pergi berjihad. Malakum, warna tu dari surah Taubah ni, malakum, ni, ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard. Surah Taubah ayat 39. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu bila diseru keluar berperang di jalan Allah, kamu rasa berat kepada dunia? Araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Adakah kamu berpuas hati dengan kehidupan dunia, kamu tak sayang pada akhirat? Tak patutlah. Tu teguran Allah Ta'ala. Maknanya jangan ada cinta kepada dunia. Lepas tu Allah Ta'ala kata, illa tansuruhu faqad nasarahullah, illa tanfiru yu'azibkum azaban alima. Mana ancam dia. Kalau kamu tak pergi berjihad, Allah Ta'ala akan azab kamu dengan azab yang pedih. Dia akan ganti dengan kaum yang lain. Illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tak tolong Allah, kalau kamu tidak tolong Rasul Allah, Allah Ta'ala tolong sebelum daripada kamu lagi. Mana itu semua peringatan, ancaman, sindiran kepada orang yang beriman kalau mereka ni berat untuk berjihad. Surah Taubah 38 40. Oleh itu semestinya bagi ahli tafsir menyebut kisah-kisah ini secara ringkas. Mana ahli tafsir dia kena hurailah hadis ni, ayat-ayat ni, tidak perlu detail sangat. Oleh itu, contohnya terdapat beberapa pemberitahuan berhubung dengan kisah peperangan Badar dalam surah Al-Anfal. Ayat berapa? 1-5. Ia menyebut tentang sebab asal keluarnya orang beriman. Mana mula-mula nak sekat rombongan kafilah perdagangan yang diketuai oleh Abu Sufyan, tetapi Abu Jahal naik angin. Sebab apa? Sebab pelaburan dia tu duduk situlah. Kekayaan dia tu, kekayaan Quraisy tu ada dalam rombongan ni. Kemudian Allah menyebut kesungguhan Rasulullah SAW dalam munajat memohon pertolongan Allah. Itu ayat 5-11 berkenaan dengan peperangan Badar. Kisah peperangan Uhud dalam surah Ali Imran, iaitu ayat 152 sampai 168. Ia berlegar sekitar sebab kemenangan dan kekalahan dalam jihad. Disebabkan oleh ada sebahagian yang tidak patuh kepada arahan, ada sebahagian mereka tu gelap mata tengok pada ghanimah, macam-macam. Kisah peperangan Khandaq dalam surah Ahzab. Khandaq ni mana parit, iaitu ayat 9 sampai 25. Sorotan tentang sebab-sebab berlaku peperangan Ahzab, iaitu pakatan munafikin dengan orang-orang musyrikin, yakni musyrikin Mekah dan Yahudi. Sifat dan peranan orang munafikin dan sebagai perbandingan disebutkan sifat dan peranan orang beriman dalam peperangan. Panjang ayat 9 sampai 25. Kisah perjanjian Hudaibiyah dalam surah Al-Fath. Surah Fath. Jadi kalau kira surah Fath ni makna Fatah Mekah lah, inna fatahna laka fatham mubina. Tapi dalam surah ni dinyatakan perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah maknanya zahir dalam perjanjian Hudaibiyah ni Nabi kalah, tetapi Nabi benar sebenarnya. Kisah peperangan Bani Nadir dalam surah Al-Hashr, yang ni ayat 1 sampai 14, berhubung dengan pengusiran Bani Nadir dari Madinah
harta tinggalan mereka. Mana diambil oleh Nabi. Sikap Yahudi dan munafikin tentang peperangan. Janji nak tolong, tak tolong, macam-macam lah. Mana sama-sama dia pun tak boleh nak harap. Gesaan dan galakan kepada pembukaan kota Mekah dalam surah Al-Fath. Gesaan supaya berperang dalam peperangan Tabuk dalam surah At-Taubah. Isyarat tentang Hajatul Wida' dalam surah Al-Ma'idah. Isyarat mengawini Zainab dalam surah Ahzab. Isyarat kepada pengharaman pada mengharamkan Siriyah dalam surah Tahrim. Siriyah ni satu riwayat menyebut madu tu maghafir. Madu yang dicampurkan dengan sejenis bunga. Dia ada rasa kelak-kelak, dia agak berbau sedikit. Jadi Nabi nak menyenangkan hati isteri dia, Nabi mengharamkan makan ni maghafir ni atas diri dia. Allah SWT tegur. Satu riwayat lagi menyebut Nabi SAW dia haramkan atas diri dia tu meniduri Maryah Kibtiyah. Disebutkan kisah ifk, mana tuduhan yang tidak berasal dalam surah An-Nur. Isyarat tentang kumpulan jin mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam surah Ahqaf dan surah Jin. Isyarat tentang masjid Dirar terdapat dalam surah Taubah. Masjid Dirar ni mana masjid yang dibina oleh orang-orang munafikin untuk memecah belahkan perpaduan orang Islam. Maknanya dia ada markas dia ada pusat dia mengatur macam-macam rancangan di situlah. Secara zahirnya masjid. Tetapi isi dalam tu tak ada imarah. Tetapi ada rancangan jahat untuk menentang Nabi. Itu ada dalam surah At-Taubah dan isyarat kepada kisah Mi'raj di awal surah Isra. Jadi Syekh Waliullah kata dalam surah Isra, tapi surah Isra ataupun surah Bani Israil, tapi kalau kita sebenarnya ada juga di awal surah An-Najmi. Surah An-Najmi itu dia ada isyarat tentang Isra. Kemudian kita masuk bab yang kedua. Jadi panjang-panjang sebenarnya baru bab pertama baru. Ini baru masuk bab kedua. Iaitu sebab-sebab mengapa makna Al-Quran ini jadi tersembunyi walaupun orang Arab. Bab yang kedua ni kita sebut secara kasar dulu malam ni. Quran ni bahasa Arab, tetapi ramai juga orang Arab tak faham Quran. Mengapa? Jadi macam mudah kita kata kita duk bahas bagai melepaskan batu di tangga. Hilaf tau mau orang kita tu. Harapkan pagar makan padi ke, harapkan pegar makan padi ke. Jadi kita bahasa kita, tapi ada yang kita tak faham juga. Jadi orang Arab lagu tu jugalah. Walaupun diharap dia tidak semestinya faham Quran. Walaupun orang tu belajar bahasa Arab, tidak semestinya dia faham Quran. Tak. Dia ada dia. Dia ada sebab-sebab. Dari segi susunan Al-Quran itu yang tidak biasa kepada orang Arab menyebabkan dia tidak dapat memahaminya. Jadi dalam bab ni tak kira orang Arab ke orang Ajam, dia kena belajar memahami Al-Quran. Takat itulah nota tu garatalah wallahu a'lam.